Dalam kehidupan harian, tanggung jawab yang berat biasanya dibahagikan kepada tugasan-tugasan untuk dilaksanakan secara berasingan. Tugasan kecil lebih mudah untuk dipantau dan dilaksanakan. Gambar raja ini menunjukkan modularisasi modul utama kepada modul-modul yang lebih kecil, iaitu modul sub atau cara 1, modul sub atau cara 2, dan modul sub atau cara 3. Fail kod komputer yang panjang adalah sukar ditulis, dibaca, diulang kaji atau dikemas kini. Oleh itu, baris-baris kod komputer yang berkaitan boleh dihimpunkan dalam satu modul. Dengan itu, kod komputer yang panjang dapat dibahagi-bahagikan kepada modul-modul. Setiap modul adalah lebih pendek dan mengkhususkan kepada tujuan tertentu. Modul-modul ini dipanggil sub atau cara, struktur untuk himpunan kod komputer. Berikut adalah kelebihan menggunakan sub atau cara. 1. Mudah menangani projek komputer. 2. Projek kompleks menjadi ringkas. 3. Mudah digunakan semula. 4. Mudah diuji, dinyah pijat dan dibaiki. 5. Membolehkan tugasan dibahagikan kepada ahli kumpulan yang berbeza. Dalam jawab kursusnya, pengepala sub atau cara main mesti mempunyai ciri-ciri yang berikut. 1. Kata kunci khas. 2. Jenis data pulangan. 3. Nama sub atau cara. 4. Bekas parameter. Kata kunci khas adalah kata kunci statik diletakkan di hadapan nama sub atau cara. Tanpa kata kunci ini, sub atau cara tidak dapat digunakan secara langsung. Tanpa statik, sub atau cara memerlukan penghasilan objek sebelum data digunakan. Apa itu jenis data pulangan? Sub atau cara biasanya akan memulangkan hasil setelah badan sub atau cara selesai memproseskan data. Jenis data pulangan di header bergantung kepada jenis data yang ingin dipulangkan oleh body. Ini termasuk integer, double, string, dan char. Jika tidak ada keperluan memulangkan data, gunakan kata kunci void. Apa itu nama sub atau cara? Nama sub atau cara diberikan oleh pengatur cara. Mestilah bermula dengan huruf, biasanya huruf kecil. Nama sub atau cara boleh mengandungi angka tetapi bukan simbol. Bekas parameter. Bekas parameter adalah simbol kurungan digunakan jika parameter kosong. Nama parameter akan dikepilkan jika bekas menerima parameter. Contoh, dalam kurungan integer quantity. Apa itu sub atau cara main? Sub atau cara main ialah sejenis sub atau cara yang istimewa. Hal ini demikian kerana sub atau cara wajib dengan nama main. Sub atau cara main boleh wujud tanpa sub atau cara yang lain. Sub atau cara main mengandungi baris pertama penyataan yang mesti dilaksanakan oleh komputer. Sub atau cara main mengandungi baris terakhir penyataan yang juga mesti dilaksanakan oleh komputer. Header sub atau cara jarang diubah. Penyataan-penyataan dalam sub atau cara main akan menentukan sifat atau cara. Penyataan-penyataan ini seharusnya
ditulis berasaskan algoritma yang telah diuji. Berikut adalah sintaks umum untuk sub atau cara. Sub atau cara mempunyai sintaks yang sama dengan sub atau cara main, tetapi dengan reka bentuk kepala yang unik. Dalam Java kursusnya, pengepala sub atau cara mesti mempunyai ciri-ciri yang berikut. Kata kunci khas, mempunyai kata kunci khas public dan static. Public ialah skop akses sub atau cara. Public membolehkan sub atau cara ini diakses dari mana-mana kod projek. Semua sub atau cara mempunyai static supaya dapat digunakan secara langsung tanpa objek. Apa itu jenis data pulangan? Jenis data pulangan adalah sub atau cara main yang tidak memulangkan data, maka gunakan void. Untuk nama sub atau cara, nama wajib ialah main. Bekas parameter mesti mengandungi parameter tata susunan string dengan nama arguments. Dalam raja berikut, sub atau cara main terletak pada baris 4 hingga 6. Sub atau cara mesti berada dalam badan kelas myClass. Badan myClass adalah dari baris 3 hingga 8. Baris pertama dalam main adalah pada baris 5. Penyataan kod Java system.out.println Hello Malaysia akan mencetakkan Hello Malaysia pada skrin output. Baris 6 ialah simbol kurung dakap penutup curly bracket yang menandakan pengakhiran sub atau cara main program Java. Selain sub atau cara main, pengatur cara boleh menulis sub atau cara yang lain. Aktiviti ini dipanggil sebagai pengtakrifan sub atau cara. Sub atau cara lain adalah serupa dengan main tetapi lebih ringkas. Memanggil sub atau cara main. Sub atau cara boleh menggunakan sub atau cara lain. Tujuannya supaya kod penyataan dalam sub atau cara lain turut dilaksanakan. Hubungan dua sub atau cara lain dinamakan pemanggil dan dipanggil. Pemanggil memanggil nama sub atau cara dipanggil dalam badan sub atau cara badan pemanggil. Kebiasaannya, sub atau cara main menggunakan sub atau cara yang lain. Apabila main memerlukan bantuan sub atau cara lain untuk proses tertentu, kawalan dipindahkan kepada sub atau cara tersebut. Setelah sub atau cara tersebut selesai, kawalan dikembalikan kepada sub atau cara main. Dalam contoh yang berikut menunjukkan bagaimana sub atau cara hello dipanggil daripada main. Panggilan dibuat dalam prosedur main menggunakan nama dipanggil hello. Panggilan sub atau cara hello dibuat dari badan pemanggil main. Seterusnya kawalan dipindahkan kepada definisi sub atau cara hello untuk melaksanakan pernyataan-pernyataan dalam badannya. Contoh berikut mentakrifkan dua definisi sub atau cara minta nama dan minta markah. Setiap satu menerima input dan memaparkan output untuk nama dan markah masing-masing. Perhatikan di baris 4. Pemboleh ubah scanner ialah objek new java.util scanner dalam kurungan sistem in yang digunakan untuk membaca teks di baris 17 dan membaca integer di baris 24 menggunakan kaedah fungsi next line kurungan dan next integer kurungan masing-masing. Perhatikan pemboleh ubah objek scanner terletak di dalam badan kelas tetapi tidak terletak di bawah mana-mana sub atau cara.
Ini kerana pemboleh ubah objek scanner dikongsi oleh semua sub atau cara dalam kelas di atas. Apabila dikompil dan dijalankan, output atau cara tadi adalah seperti yang ditunjukkan. Perhatikan susunan output bergantung kepada susunan panggilan sub atau cara dalam main. Apa itu parameter? Parameter ataupun argument ialah pemboleh ubah yang membolehkan sub atau cara menerima nilai daripada pemanggil. Dengan ini, sub atau cara masih dapat berkongsi nilai-nilai pemboleh ubah melalui parameter. Parameter rasmi ataupun formal parameter merujuk kepada parameter sub atau cara. Parameter sebenar ataupun actual parameter merujuk kepada pemboleh ubah di dalam sub atau cara pemanggil. Penggunaan parameter perlu diisytiharkan sewaktu pengtakrifan sub atau cara. Jika parameter diperlukan, parameter perlu diisytiharkan dalam kurungan bekas parameter dalam sub atau cara. Pengisytiharan parameter sama seperti pengisytiharan pemboleh ubah. Tidak ada had untuk bilangan parameter dan turutan parameter bergantung kepada pengatur cara. Berikut adalah contoh sub atau cara yang tidak ada parameter dengan sub atau cara yang menerima parameter. Parameter yang diterima boleh terdiri daripada satu ataupun lebih parameter. Berikut adalah contoh atau cara yang menerima parameter. Pada contoh pertama, parameter nombor diisytiharkan sebagai integer dan output yang dipaparkan adalah kuasa 2 satu nombor. Pada contoh atau cara yang kedua, parameter x, y dan z diisytiharkan sebagai integer dan output yang dipaparkan adalah jumlah 3 nombor. Pada contoh yang ketiga, panggilan memberikan 3 nombor integer yang serasi dengan definisi cari jumlah. Setiap nombor integer 1, 2 dan 7 akan diumpukkan kepada parameter x, y dan z mengikut urutan. Dan output yang dipaparkan adalah hasil jumlah 3 integer, iaitu integer x, integer y dan integer z. Mengembalikan data. Semua sub atau cara akan mengembalikan kawalan kepada pemanggil. Sesetengah sub atau cara bukan sahaja mengembalikan kawalan tetapi juga data. Bagi yang memulangkan kawalan sahaja, kata kunci void digunakan. Sekiranya sub atau cara mengembalikan data, baris akhir dalam badan sub atau cara mempunyai penyataan return dan data yang ingin dipulangkan kepada pemanggil. Nama sub atau cara tidak mempunyai void sebagai jenis data pulangan. Sebaliknya, jenis data yang bersesuaian dengan data dipulangkan diisytiharkan dalam sintaks. Data boleh dipulangkan sebagai hasil ungkapan, nilai dalam pemboleh ubah, nilai pembalah ataupun nilai data itu sendiri. Setiap sub atau cara cuma boleh mengembalikan satu jenis data sahaja. Nama sub atau cara yang memulangkan data biasanya diberi prefix get. Contoh, get name, get alamat, get telefon. Berikut adalah contoh sub atau cara yang mengembalikan data dan tidak mengembalikan data. Contoh yang pertama, static void sub atau cara kurungan curly bracket. Tidak akan memulangkan data, cuma kawalan dipulangkan. Contoh yang kedua, static integer sub atau cara kurungan curly bracket akan memulangkan data jenis integer. Contoh yang ketiga, static double sub atau cara kurungan curly bracket akan memulangkan data jenis double. Dan contoh yang keempat, static string sub atau cara kurungan curly bracket akan memulangkan data jenis string. Berikut adalah satu contoh atau cara yang mana sub atau cara main menggunakan sub atau cara untuk mengembalikan data.
Lihat baris kod 9, 10 dan 11 untuk panggilan. Baris-baris kod untuk definasi sub atau cara get nama, get alamat dan get telefon adalah masing-masing baris 20 hingga baris 23, baris 25 hingga baris 28 dan baris 30 hingga baris 33.